untuk buka presiden. Saya dah jelaskan. Kita untuk menukarkan presiden mana-mana parti masuk PAS adalah ditentukan oleh parti berkenaan. Artinya pandangan umum sekarang adalah perlu diambil kira oleh pemimpin parti politik. Mereka kena ambil kira ini pandangan. Kalau tidak ambil kira, akhirnya pilihan raya ini akan terjejas. Apakah mereka bersedia untuk terjejas dalam pilihan raya? Kalau nak mempertahankan soal, itu soalannya. Jadi pandangan umum sebenarnya perlu diambil kira oleh pimpinan parti, perwakilan parti. Tak pada mereka merasa ada setengah pendapat sekarang kalau tak apa, kita masuk pilihan kalah, tak apa dapat kalah. Ini pun sedang dapat kan? Dah ada tu. Cara macam tu. Masuk pilihan raya ni kalau tu mazhab kan ni. Masuk pilihan raya tak apa, tak menang pun tak apa, kalah tak apa, tapi dapat kalah. Jadi saya rasa cadangan ini bukan saja di sini, di mana pun berbangkit. Kalau ini, macam kita katakan tadi, ahli panel telah jelaskan. Driver sebenarnya tidak penting. Yang paling penting apakah kenderaan itu bergerak akan landasan yang betul. Itu sebenarnya yang penting. Driver boleh tukar berhenti. Dan ada orang bertanya, adakah kita nak jatuhkan satu orang presiden turun atau parti politik? Sebenarnya tak payah. Tak payah. Sebab dalam perlembagaan memperuntukkan bukan ada mana-mana presiden parti seumur hidup. Ada. Sampai masa dia tamat tempoh. Macam pergi PAS pada bulan mungkin bulan Jun tahun hadapan, habislah tempoh. Bukan ada siapa jatuh tak jatuh, tak jatuh. Punya akan naik, pasal dicalonkan semula, dipilih semula. Itu saja yang berlaku. Jadi setengah orang tu dia buat taksub, tak nak jatuh dan sebagainya, tidak berbangkit. Perlembagaan sudah ada menyebut soal itu. Dia pulang kepada parti berkenaan. Dia nak kalah dalam pilihan raya, dia nak menang dalam pilihan raya, kemudian nak kalah. Maklumat yang kita kata sekarang, kerusi dalam pilihan depan akan terjejas teruk kalau kita tidak dibuat perubahan. Itu yang kita nak. Maklumat itu signal yang kita dapat daripada pengundi. Jadi pulang kepada mereka lah untuk buat satu keputusan. Kemudian satu lagi tentang disebut teknologi ini, banyak video yang saya nampak pasal golongan kecewa. Sebenarnya dalam perjuangan ni tak bangkit. Dia pegang jawatan dalam parti. Yang pentingnya kita istiqamah konsisten dalam perjuangan. Kalau pegang jawatan parti pun dia tak buat, tak main peranan, rasa kemegahan pegang jawatan tapi tidak melakukan apa-apa, mana tak ada mana. Sebab bukan semua orang dalam parti ni dia ada peluang untuk jadi wakil rakyat, tak semua. Bukan semua ada peluang. Sebenarnya. Jadi yang pentingnya sekarang ni perlu ada satu wadah untuk bergerak, untuk berjumpa. Itu sebab kita wujudkan. Kalau kata kecewa tak selalu buat wadah ni, kita senyap terus tak? Itu pun kecewa betul. Tawakuf, tak usah buat kerja, kita tersedut berdiri, apa nak jadi-jadilah. Itu yang dikatakan kecewa. Jadi saya sebenarnya ini satu tuduhan dia yang memang biasa lah, dibuat cara itu lah. Kalau untuk diri saya sendiri, saya masih jadi berdoa menang dari kawasan Golkar. Kawasan yang 4 kerusi menang berbanding kawasan dalam yang 4. Jadi soal kecewa sebenarnya tak bangkit. Tapi saya sebenarnya simpati, prihatin dengan rakan-rakan kita yang bercakap di luar. Tak ada platform, tak ada wadah. Sekarang kita boleh adakan satu wadah untuk buat perbincangan. Akhir sekali tadi dah tanya soalan pasal penyebab kerajaan jatuh. Itu nak cerita tu panjang. Itu nak kena ada satu diskusi lain lah. Saya ingat untuk sementara ni saya cadang, mungkin saya pun baca habis dah yang tulis oleh MSO. Dia datang buat kajian, dia berjumpa dengan saya pun dia jumpa, dengan Oleh pun dia berjumpa. Dia menulis. Saya ingat sebahagian daripada gambaran Kedah, saya tak kata 100% lah. Sebahagian daripada gambaran kejatuhan tu boleh dilihat di buku tu lah. Saya ingat rakan daripada Sabah mungkin kalau dia boleh minta kita post lah. Kalau dia nak baca buku tu, daripada buku tu dia dapat gambaran.
menyelidiki sebab apa jatuh di Kedah. Dan saya pun menyatakan sebelum pilihan raya saya sendiri jumpa dengan Presiden. Sebelum pilihan raya ada beberapa kali dengan pimpinan TNP, saya kata Kedah ni akan kalah dalam pilihan raya ni. Sebab itu bagi orang ramai dia terkejut kalah. Saya tidak terkejut kalah. Saya dah pada kapten kapal. Saya duduk sebelah kapten kapal. Takkan saya tak nampak kapal tu tak belah tiba mana. Saya betul nampak. Ni kapten duduk jaga. Saya duduk sebelah yang paling kanan sekali. Takkan saya tak tahu tadi di depan kapal tu ada apa? Nak hancur ke tak hancur? Takkan saya tak tahu. Saya mesti tahu. Saya sudah maklumkan kepada Presiden, jombak 4 mata dengan Presiden, kali dengan Ketua Ulama Al-Marhum pada ketika itu. Kata Kedah akan kalah dalam senario akan datang kalau sekiranya tidak diambil tindakan. Tapi pihak ada yang kata tak, dia tak sabarlah, dia nak jadi MB. Sebenarnya dalam masalah nak lantik MB Kedah, bukan boleh dibuat, saya boleh buat rapat kuasa dengan tentera pergi rapat. Yang nak boleh lantik siapa MB dicadang oleh pusat. Pusat cadang kepada Tunku Sultan sebagai ketua parti. Apa kuasa yang ada pada saya? Saya tak ada kuasa apa-apa. Dia pulang kepada pusat, dia nak cadang siapa? Bukan boleh saya mempengaruhi, saya turun ke kawasan kempen, minta perhubungan apa semua kempen. Sebenarnya kuasa mutlak ada kepada pimpinan pusat yang menentukan siapa yang akan menjadi calon yang nak dicadangkan jadi menteri besar. Apa kena guna? Tapi itulah yang berlaku apabila berlaku perkara ini, akan carilah siapa yang kami hitam. Berlaku. Jadi saya syorkan, bacalah buku tu, saya rasa dia tulis tu hampir-hampirlah tak 100% menepati peristiwa berlakunya kejahatan saya nak kenal. Sekian. Terima kasih Datuk Presiden.